Baik. Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ernie, apa kabar pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah sihat walafiat. Rakan-rakan saya juga di studio Tutong pagi ini cukup ceria, cukup sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca di daerah Tutong pagi ini macam mana, Ernie? Ya, alhamdulillah cuaca di daerah Tutong juga cerah pagi ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi bukan apa pagi ni orang perlu juga ada gurau senda tu. Macam orang ada kata-kata pelakon lama ni yang cukup terkenal. Tiada gurau senda hilang nikmat cinta. Jadi gurau senda ni tajuk yang akan boleh membentuk mood kita ni. Baik, Ernie, kita akan serahkan dulu untuk Ernie berkongsi bahan dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih Sarina dan juga Wali Moldi Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pagi ini. Seperti biasa akan kita muatkan beberapa maklumat semasa dan juga satu bahan visual nanti bersama rakan saya Majdi. Baik, hari ini kita kongsikan dulu acara yang akan berlangsung pada hari ini 6 November 2020 di mana kumpulan Meraih Berkah akan berkunjung ke daerah Tutong akan mengadakan majlis penyampaian derma anak-anak yatim dengan kerjasama Jemaah Masjid Kampung Lubuk Pulau. Majlis ini akan bermula pada jam 9 pagi di Masjid Kampung Lubuk Pulau Tutong. Dan seterusnya esok 7 November 2020 akan diadakan wakaton sempena awal tahun Hijrah dan bersempena dengan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aktiviti ini dianjurkan oleh B3K Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong pada jam 7 pagi di kawasan letak kereta bangunan Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Jadi ahli-ahli warga emas khususnya di daerah Tutong dialu-alukan untuk sama-sama hadir esok pagi sama-sama menyertai dalam acara wakaton ini Baik, Auda, sebelum kita kongsikan lagi beberapa maklumat lain, kita ikuti satu bahan visual mengenai buah sulang. Apabila menyebut buah sulang, pasti tidak ramai yang mengetahui mengenainya. Buah sulang adalah antara buah-buahan kampung yang lazimnya tumbuh di tanah atau payi gambut di hutan belantara. Ia tergolong daripada keluarga Rubiaceae dan saintifiknya ia dikenali sebagai Gardenia petrocalyx. Genus Gardenia ini mempunyai lebih daripada 140 spesies yang terdapat di kawasan tropikal dan subtropikal di Afrika, Asia dan Kepulauan Pasifik. Dan buah sulang adalah antara spesies daripada jenis Gardenia yang terdapat di negara ini. Di daerah Tutong, buah sulang juga terkait dengan sejarah kepada penamaan salah sebuah kampung di bawah tadahan Mukim Lamunin, iaitu Kampung Bukit Sulang, yang dipercayai bermula dari sepohon pokok sulang yang ditemui oleh penduduk kampung di atas bukit. Pokok buah sulang kebiasaannya akan tumbuh tinggi sehingga mencecah lebih daripada 10 meter. Meskipun kurang pendedahan mengenainya, namun buah yang cukup eksotik ini mempunyai keunikan dan keistimewaannya yang tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk keluaran kali ini saya akan bawakan mengenai dengan buah sulang. Ini tah buah sulang ni. Dan lazimnya buah sulang ni akan tumbuh tinggi 30 kaki 10 meter cuma itulah. Jadi kita ni akan memukulnya dengan menggunakan penjuluk. Jadi menerusi pertemuan kali ini kita akan mengetahuilah lebih lanjut mengenai dengan buah sulang, kegunaannya, karakteristiknya dan apa juga mengenai dengan buah sulang insya-Allah. Dan untuk itu sudah teruskan kesetiaan anda bersama saya. Buah sulang mempunyai bentuk fizikal yang seakan-akan seperti buah biabas atau guava, terutama dari segi warna luarannya yang berwarna hijau dan permukaan kulitnya yang agak kasar. Dan ada juga mengatakan ia kelihatan seperti buah delima kerana adanya calyx, iaitu kelopak berbentuk bulat di hujung buah sulang tersebut. Buah ini juga bukanlah buah yang tumbuh bermusim seperti buah durian, rambutan dan sebagainya, tetapi ia akan berbuah
apabila sudah cukup matangnya dan boleh dipetik apabila ada di antara buahnya pada pokok sulang tersebut telah kembang dan pecah, maka bererti buah-buahan yang lain pada pokok tersebut sudah dapat dipupul. Jadi tuan, kalau sekiranya lah kita ni menanam pokok buah sulangan ni, Ya. dia mengambil masa berapa lama tu untuk ia tumbuh matang? Baik, untuk bertanam daripada biji sampailah ia matang makan masa 5 tahun sebenarnya tu. 5 tahun kematangannya dia akan memakan buah. Tapi itu pun mengikut keadaan kesuburan pokok kata. Kalau ia subur, kadang-kadang boleh berbuah dalam masa 3 ke 4 tahun. Kalau ia subur cukup bajanya dan cukup dia tidak suka tinggal bersendirian ya noni. Dia mesti berkawan. Maksudnya itu mesti ditanam tanpa rimbun. Kalau ditanam tempat lapang, ia akan terbantut. Jadi kebiasaan dalam setahun berapa kali dia berbuah tu? Kalau mengikut kematangan batangannya, okay, kalau ia sudah matang, ia boleh berbuah setahun tu dalam 3 kali. Tiap-tiap buah tu ia boleh tua dalam masa 3 ke 4 bulan baru tua. Kalau mengikut umurnya ya, mengikut umur pokoknya lah. Kita kira lah, ia start berbuah dalam ketinggian lebih kurang 8 ke 10 meter. Ia start berbuah tu. Kemudian ia akan grow up lagi tu. Ia akan boleh tinggi lagi sehinggalah 100 meter. Dan pokoknya lebih kurang diameternya lebih kurang 40 kaki lah tu besarnya. Itulah. Ia tumbuh macam kayu balak. Okey, baik. Jadi kalau kita akan tahu ia masak sudah macam mana? Memang ia hijau kah? Kalau ia masak, ia menghitam pula untuk kulitnya itu. Ia hitam dan ia akan dengan sendirinya terbuka. Sebenarnya ia ada 3 lapisan sebenarnya ya. Macam contohan ni kan. Ia ada 3 lapisan yang kita ni nampak di sini ya. Lapisan pertama isinya itu ada kulitnya. Lapisan kedua tempurungnya ataupun shell ya, yang dalamannya. Kemudian lapisan ketiga bijinya ni, kawasan biji. Yang kita ini gunakan itu ialah kawasan bijian ini. Ini yang ada macam yang merah-merah itu. Di sini yang merah, tapi kalau sudahnya dicampur dengan air, ia akan jadi kuning. Buah sulang yang dipetik dan belum terbuka atau pecah buahnya hendaklah diperam terlebih dahulu sehingga ia masak. Sekurang-kurangnya 1 minggu atau sehingga kulit luarnya berubah menjadi coklat atau menghitam. Barulah isinya diambil dan lazimnya digunakan sebagai pewarna makanan. Isi daripada buah sulang yang sudah masak akan dicampur dengan sedikit air sehingga teksturnya menjadi seperti pes atau pelikat, iaitu tidak terlalu cair. Kemudian, ia dicampur pada masakan seperti nasi, kelupis dan lain-lain lagi. Penggunaan pewarna semula jadi daripada buah sulang akan menghasilkan warna yang kuning, sama seperti kunyit. Tetapi penggunaan kunyit akan memberikan rasa yang pahit. Penggunaan pewarna buah sulang juga adalah lebih baik kerana ia adalah daripada bahan alami yang tidak tercemar daripada bahan-bahan yang mengandungi toksin, selain turut memberikan warna yang cantik serta menambah rasa yang sedap pada masakan. Ya udah, inilah dia nasi kuning yang kita ni gunakan sebentar tadi, cecair buah sulang sebagai pewarna. Dan pertama sekali mesti dirasa ni, bagaimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Memang kita dapat rasa sesuatu yang alami lah, dan baunya juga pun dia membagi bau yang dia nyaman dibau, tapi baunya wangi. Itulah juga kelebihan daripada kita ini menggunakan buah sulangannya. Dan perkongsian daripada pertemuan kita pada kali ini insya-Allah akan dapat memberi manfaat kepada awak penonton di luar sana ya. Insya-Allah. Dan saya kira sampai di sini saja pertemuan kita. Sudah sekian. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Itu
begitulah Auda, kunjungan rakan saya Majdi ke kampung Bukit Sulang ya di Mukim Lamunin mengenai buah sulang. Begitulah bentuk ataupun usul buah sulang ya. Kalau kita ni suka makan nasi pulut kuning, ianya sebenarnya diberi pewarna daripada buah sulang. Jadi semoga bahan visual yang kami muatkan ini sedikit sebanyak dapat memberikan kita ni pengetahuan baru, terutama sekali yang belum pernah menyaksikan ataupun melihat usul buah sulang ini. Baik, Auda, itulah bahan visual yang dapat kita kongsikan dan seterusnya satu maklumat lagi ingin saya sampaikan mengenai aktiviti yang akan diungkayahkan oleh Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong pada 14 November 2020. Akan diadakan majlis pengagihan bubur kacang sempena awal tahun Hijrah 1442 Hijrah. Aktiviti ataupun majlis pengagihan bubur kacang ini dianjurkan oleh Biro Kemasyarakatan, Kebajikan dan Kesukanan Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong ya. Dan ianya akan diadakan pada jam 1.45 petang di Dewan Serbaguna Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong, iaitu pada 14 November 2020. Baik, Auda, dengan bahan visual dan juga beberapa maklumat semasa lengkap sudah maklumat yang dapat kita bawakan dari daerah Tutong. Kita kembali semula bersama rakan saya Walimul dan juga Sarina.